Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton bersama-sama di FB Live, di FB KTD kita. Terima kasih. Jadi untuk hari ini saya akan share berkenaan dengan 5 tips, 5 tips for successful online learning. Dan pengisian ni bukan kepada pelajar sahaja tapi boleh dipraktikkanlah di kalangan pensyarah. Jadi sebelum tu saya minta kerjasama semua yang sedang mengikuti FB Live kita pada hari ini, mungkin boleh share di ruangan komen mungkin nama dan juga sedang menonton daripada mana. Mungkin kita nak tengok ada student daripada KTD, alumni KTD dan mungkin daripada luar lah. Okay. So insyaAllah secara ringkasnya pada hari ini saya nak share tentang 5 tips for successful online learning. Okay. Jadi untuk memudahkan kita mengambil input daripada ini daripada pengalaman, daripada bacaan, daripada sharing lah. Okay. So saya bekalkan kepada anda semua berkenaan dengan 5P. Okay, 5P. Jadi sementara mendengar ataupun saya berkongsi ilmu pada hari ini, boleh tulis dekat komen masing-masing. Mungkin ada rakan-rakan yang tertinggal sesi kita daripada awal. Okay, so P yang pertama adalah penjadualan. Okey, baik. P yang pertama adalah penjadualan ataupun ada jadual. Okey, seperti yang kita maklum bila students nak mengikuti pembelajaran secara online ni memang mencabar. Okey, saya tak nak sebutkan perkataan susah tapi mencabar. Bila mencabar maknanya kena talentlah diri kita how to solve the problem, apa alternatif yang kita ada. So P yang pertama, penjadualan, maksudnya yang pertama nak tak nak ataupun memang compulsory nak kena ada jadual kelas. Tu of course. Jadual kelas print siap-siap dan tampal di ruangan belajar kita. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua dalam tips P yang pertama ni adalah course syllabus ataupun syllabus kan. Okey. Sebagai student, okay, bila you nak belajar ataupun mendaftar pada satu-satu semester, mesti ada course outline ataupun dipanggil course information ataupun syllabus lah. Okay, so syllabus tu antara konten yang penting lah dari segi perspektif pelajar adalah pengisian ataupun konten chapter-chapter yang perlu you all belajar. Okay, so ini merupakan satu checklist yang sangat penting sebab kalau tak macam mana you nak tahu, you nak perform satu-satu kursus. Kena tahu dia dari sudut dia punya sinopsis, dari sudut dia punya chapter, dari sudut dia punya detail sub-sub chapter. Sebab ini merupakan persediaan yang kita kata yang paling utamalah sebelum melangkah masuk, sebelum go through dengan lagi detail. Okey, P yang kedua. Okay, P yang kedua untuk you all pada hari ini adalah personal space ataupun ruang belajar. Ruang belajar, ruang peribadi. Mungkin kalau saya jumpa student-student sebelum ni kata, yalah berkongsi bilik dengan adik-beradik kan. Kita faham, kita maklum. Tapi at least ada ruangan kecil untuk you all belajar. Dan sekurang-kurangnya kalau tak ada bilik yang besar, ataupun yang bilik yang agak terhad dari sudut ruangnya, at least you kena ada meja belajar. Saya dapat tahu juga ada juga yang santai-santai belajar, duduk berada di atas katil. Selesa kan, nak selesa boleh. Tapi keselesaan tu takut-takut nanti dia akan cut off kita punya mood nak belajar. Sebab katil kan, duduk di atas katil yang terlalu selesa. Okay, so paling tidak mesti kena ada meja kecil. Meja kecil pun tak apa. Tak ada kursi pun tak apa, duduk kat bawah. Tapi at least ada meja. Okay, bersama-sama tu kena ada juga berkenaan dengan of course lah kelengkapan alat tulis. Macam tadi saya sebutkan yang pertama iaitu ada jadual kan. So di ruangan kecil you, personal space tu mesti kena ada jadual,
sebaik-baiknya boleh dipaparkan, sama ada letak di atas meja ataupun mungkin tampal di dinding masing-masing. Okay, and then mestilah kena ada alat tulis, okay, ada pen, buku, kertas, filing dan sebagainya. Yang paling efektif adalah setiap kursus, setiap subjek yang you all ambil pada satu-satu semester berikut mesti kena ada file. Sebab kadang-kadang bahan ataupun resources yang dibekalkan daripada lecturer, daripada mungkin bacaan you all sendiri. Jadi orang kata kena adalah supaya ia lebih menyusun kita punya pembelajaran. Sebab pembelajaran online ni dia sangat-sangat, kita kata sangat-sangat mencabarlah. Okey, untuk tips yang ketiga, iaitu yang ketiga adalah 3P. P yang ketiga adalah perbincangan. Okey, untuk nak improve kita punya knowledge, untuk nak improve kita punya skills, nak kena ada perbincangan. Sebab bila kita sebut perbincangan ataupun dalam konteks online learning ni, nak kena bercakap, nak kena berinteraksi dengan siapa? Kalau student dengan kawan dalam group tu, ataupun of course lah dengan pensyarah masing-masing. Dan bila mana ada aktiviti ataupun ada kita kata online class, cuba untuk melibatkan diri dalam perbincangan tersebut. Walaupun rasa macam tak ada peluang dan ruang untuk bercakap, just start dekat ruangan chat. Basically kalau Google Meet lah, dia ada bahagian ruangan chat. So you tulis apa yang you all belajar pada waktu itu. Sebab saya rasa walaupun simple nota yang you all letak dekat ruangan chat, dia membantu untuk kita, membantu untuk rakan-rakan yang lain sebagai flashback. Nak belajar apa hari ni, ataupun ada persoalan terus direct kat situ, and then tunggu dulu signal daripada pensyarah masing-masing. Okay, kalau ada kesempatan boleh tanya. Kalau in case tanya tapi tidak jawab, kadang-kadang pensyarah tak perasan ataupun mungkin ada persoalan yang banyak yang dia perlu selesaikan contohnya. Jadi jangan orang kata kena be proaktif lah. Jangan tunggu. Okay, so selingan Assalamualaikum untuk Anas Zakaria, Kak Faridah Johar, Assalamualaikum. Okay, kita teruskan. Boleh type di ruangan komen Okay, dan yang keempat adalah pensyarah. Saya letakkan 5P. P yang keempat adalah pensyarah. Tiba-tiba pula pensyarah kan. Okey, seperti yang kita maklum, bila pembelajaran secara online, entiti yang secara formalnya adalah pensyarah itu sendiri dan juga pelajar. Okey, so daripada pengalaman diri sendiri, pengalaman yang kita kata dah guna online ni lebih kurang 2 semester secara formalnya 2 semester. Jadi apa yang saya boleh share adalah kalau ataupun student yang kurang berkomunikasi dengan pensyarah, dia ada macam jurang sikit. Jadi kita tak nak wujudkan jurang tersebut sebab dari sudut fizikalnya kita dah ada jurang. Tu dari sudut fizikal. Okey. Jadi kita tak nak sebab online jadi makin banyaklah jurang tersebut, tak nak. Okey. Kita cuba cari penyelesaian yang kita kata penyelesaian yang efektif. Sekarang ni semua kena proaktif, semua dari sudut gerak kerja kena efektif. Ya, jadi kita cubalah bersama-sama. Okey, so apa yang tadi P yang keempat adalah yang pensyarah. Saya sebut pensyarah sebab kena berkomunikasi semasa pembelajaran itu berlaku. Macam tadi kalau guna Google Meet boleh tanya directly, ataupun kalau rasa tidak berkesempatan ataupun keadaan tidak mengizinkan, just type dekat ruangan chat. Okey, kalau tak ada juga masukkan dalam grup WhatsApp. Basically kalau pembelajaran online memang kita akan gunakan grup WhatsApp sebagai medium utama untuk berinteraksi dengan pelajar kan. Mungkin kat sini pun ada yang di kalangan pensyarah
Jadi mungkin boleh share jugalah di ruangan komen tersebut. Okey, yang seterusnya adalah okey, sebelum tu yang keempat tadi, ada tertinggal kat sini. Yang keempat adalah dari sudut konten pensyarah ni, kita kena dari sudut student lah. Okey, selesaikan tugasan dengan segera. Dan ini sebenarnya satu part yang paling mencabar. Okay, so basically kalau di higher education lah, di pengajian tinggi, kita ada dia panggil assessment, okay, carry mark. Dia ada carry mark, MKK, markah kerja khusus. Kalau student yang dah familiar lah, okay, carry mark. Dan kita ada portion untuk bahagian final exam. Jadi apa yang kita kena lakukan dalam konteks student, you all kena maksudnya selesaikan tugasan tersebut. Dan saya kira pembelajaran secara online ni dia lagi mudah, okey, lagi mudah dari sudut kita nak identify apa lagi kerja-kerja ataupun tugasan yang kita belum selesaikan. Contoh di Google Classroom sebab di KTD menggunakan Google Classroom. Jadi kita boleh tengok apa lagi tugasan yang mungkin overdue ataupun dah memang tak buat langsung lagi. Okey, kalau nak detail boleh tanya kepada pensyarah masing-masing lah. Okey. Okey, untuk yang kelima adalah sebab topik kita pada hari ini adalah 5P, okey, untuk pembelajaran online yang outputnya kita nak successful. Soal berjaya tak berjaya yang hujung tu, saya kira itu bukan tugas kita, tapi tugas kita ni adalah melaksanakan operasi sebelum orang kata sebelum final sebagai contoh. Okey. Yang kelima adalah pencarian maklumat. Okey. So sebenarnya pembelajaran online ni dia lagi fleksibel. Okey. So untuk student pun memang kena orang kata kena be proaktif dengan mencari tambahan-tambahan nota, okey, e-book. Kalau lecturer dah bagi e-book dan sebagainya, tak apa boleh guna, tapi boleh tambah baik ataupun boleh tambah koleksi e-book kita. Ataupun tidak semestinya e-book saja. E-book tu kan orang kata satu buku. Kalau kita kata satu chapter, kita ada chapter yang kurang ataupun kita ada item yang agak keliru. So just cari di Google, okay, Internet Explorer, cari bahan-bahan lah, okay. So sebenarnya saya kira kalau untuk pencarian maklumat ni sangat penting kepada pelajar sebab dari sudut normalnya pensyarah dia akan bagi lecture. Okay, dia basically ada slide PowerPoint. Okay, tapi slide tu depends pada pensyarah lah. Ada yang mungkin agak apa kita kata ringkas dan padat kan. Dan dari sudut description yang tak ada. So pelajar dia mesti kena ada e-book. Jadi ada juga yang bertanya nak cari kat mana e-book ni. Okay, untuk di KTD ada juga yang kita bekalkan e-book dan ada juga certain kepada kursus masing-masing memang dah diletakkan dalam Google Classroom. Jadi ini sebenarnya memudahkan pelajar. Tinggal lagi pelajar nak guna ke tak nak guna. Macam tu. Okey. So untuk pencarian maklumat ni, okey, untuk pencarian maklumat ni kita kata kita perlu cari nota tambahan. Okey, mungkin kalau saya boleh share kejap lagi cara nak cari nota tambahan tersebut ataupun untuk kita punya improve kita punya kefahaman dalam satu-satu chapter lah, satu chapter, cara nak cari latihan ataupun tutorial ataupun quiz sebab banyak sangat yang kita kata quiz yang ada di Google lah. Jadi tidak tertakluk kepada yang diberikan oleh pensyarah sahaja. Jadi sebenarnya ini dia akan meningkatkan motivasi pelajar dan juga pensyarah. Bila pelajar tu pada pandangan saya, bila pelajar tu proaktif, pelajar tu mencari sendiri bahan-bahan dan share dengan rakan masing-masing. Jadi dari konteks pensyarah sendiri pun dia akan orang kata melancarkanlah proses PMP dalam satu-satu kursus.
Okey. Okey, sekejap ya. Kalau saya boleh share kat sini berkenaan dengan saya tak boleh share. Okey. Just kita punya ni lah. Okey, contoh untuk P yang last kali tu, okey, untuk P yang last kali tu adalah pencarian maklumat kan. Okey. Mungkin boleh catat, mungkin boleh bayangkan. Okey, let's say dalam satu kursus you all tu, okey, katalah chapter yang pertama. Chapter yang pertama adalah Introduction to Multimedia. So pergi dekat Google, okey, nak search ni kan. Ni untuk nak tambah kita punya mungkin nota slideshow kan, nota yang kita gunakan, ataupun nak tambah dari sudut resources yang perlu untuk support kita punya pembelajaran. Kadang-kadang pensyarah bagi hanya satulah yang secara formal yang digunakan dalam PNP. Okey, contohnya adalah just type Introduction to Multimedia. Ni contoh lah. Introduction to Multimedia. You all kena letak .ppt. Maksudnya kita nak cari nota, kan nota basically dalam bentuk PowerPoint. So Introduction to Multimedia.ppt. So search, cuba search. Dia akan keluar. Dia lagi, orang kata lagi directly, dia keluar dalam bentuk PowerPoint. Tapi kalau kata nak secara bentuk PDF, okey, teknik yang sama juga, Introduction to Multimedia.pdf. Boleh try lah. Sebab kat sini saya tak boleh nak view Okey. Dan untuk kita kata tadi bahagian nota. Okey. Untuk e-book basically kita kena tengok pada course syllabus. Tengok basically kalau syllabus tu di hujung sekali dia ada buku rujukan kan. Dekat bahagian buku rujukan cuba type dan cuba cari e-book. Basically kalau macam saya letaklah contoh software engineering, plus Somerville sebagai contoh. Dan .pdf. Cuba carilah. Okey. Dan boleh saya share juga di sini antara pencarian maklumat. Ni sebenarnya maksudnya macam ni. Kenapa perlu ada P yang kelima, pencarian maklumat? Sebab ini menunjukkan komitmen dan juga contribution as a pelajar terhadap pembelajaran. Sebab kita kata pembelajaran online ni mungkin secara 80%-nya dah dibekalkan oleh pensyarah dari sudut resources, dari sudut notanya, dari sudut latihan tutorial, assignment dan sebagainya lah. Jadi yang ni nak end up lagi kita punya pembelajaran. Okey, yang seterusnya adalah pencarian maklumat tadi saya dah terangkan. Okey, hopefully boleh terima lah boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Tadi pencarian nota, okey, pencarian nota yang dalam bentuk PPT, okey. PPT ataupun dalam bentuk PDF, okey. Dan boleh juga mencari tambahan sebagai orang kata improve kita punya skill, iaitu kita cari quiz, soalan quiz. Okey, so cara macam mana nak cari soalan quiz? Lebih kurang sama macam teknik tadi, iaitu Introduction to Multimedia contoh, and then kita letak tanda plus dan tulis quiz, QUIZ. Tu kalau in English. Basically kalau kita buat cara macam ni, dia akan keluar yang quiz daripada quizzes.com. Okey, quizzes.com ataupun coursehero.com. Okey, dan bila kita cari macam tu, kemungkinan tak semua yang cover dalam topik pembelajaran kita, dalam silibus kita. Tak apa, yang penting kita dah ada, kita kata tadi dah ada nota, and then dengan bahan e-booknya, dan sekarang ni peringkat untuk kita nak menguji kefahaman, dengan daripada quiz online. Sebab ada je pensyarah yang bagi kan, yang support dengan tu. Tapi untuk ulang kajikan diri ni, buatlah macam tu. So bila kita tengok contoh-contoh soalan quiz, walaupun nampak benda tu agak simple, tapi
sangat-sangat membantulah saya rasa. At least dia dah ada kita panggil apa ya, dah ada macam overview. Okay, untuk tajuk ni basically apa yang akan ditanya. Okay, apa yang kita kata elemen yang perlu diberi penekanan. Okay. Okay, so cukuplah 5P. Okay, P yang pertama adalah penjadualan. Yang kedua adalah personal space. Okay, personal space iaitu tempat ataupun ruangan tempat kita belajar. Memang nak kena ada yang ni. Sebab even kalau pelajar berada di asrama pun nak kena ada satu ruang. Macam tadilah saya sebutkan, ni saya ulang balik. Paling tidak kena ada meja kecil. Tak ada kursi pun tak apa, duduk kat bawah. Tapi at least you dah prepare you punya personal space. Okay, maknanya kalau nak belajar kat situlah tempat kita. So dia lagi nampak dari sudut ni ya, nak nampak berkesan lah. Kita nak belajar ada tempat sendiri. Kalau dah memang ada meja belajar, ada complete set tu, itu alhamdulillah lah, bonus. Okey, yang ketiga tadi melibatkan P yang ketiga adalah perbincangan. Okey, perbincangan iaitu melibatkan diri dalam aktiviti kelas secara kita kata secara online, kelas yang dipanggil synchronous ataupun secara asynchronous. Kalau asynchronous ni maksudnya lepas you tengok video, mengikuti nota yang dibekalkan oleh pensyarah ataupun bahan case study dan sebagainya, so end up dengan bertanya soalan. Sebab dengan kita bertanya soalan, apa yang penting kat sini adalah mungkin kita rasa simple je, boleh cari kat mana-mana kan, tapi pada kita kata dalam etika berilmu, kita tanya dan mudah-mudahan yang kita tanya tu ada juga rakan kita yang sebenarnya nak tanya tapi mungkin ada kekangan lain tak tanya. So bila kita bertanya dia dapat juga dan kita pun insya-Allah dapatlah manfaat bersama. Okay, and then soal perbincangan tu tidak semestinya di kalangan pensyarah. Tidak directly kepada pensyarah sahaja, tetapi boleh tanya senior, boleh tanya kita kata mungkin ada kakak ataupun abang yang memang dalam bidang yang kebetulan dalam bidang yang sama, ataupun yang paling orang kata ni dengan rakan-rakan. Jadi bila rakan-rakan dalam kelas masing-masing tu tidak pasti juga, directly tanya kepada pensyarah. Jadi sebenarnya memang kita nak mencari penyelesaian masalah untuk satu-satu kes ataupun satu-satu topik yang kita kurang faham kan. Tetapi sebenarnya nak mewujudkan lagi interaksi antara kita dan juga pensyarah. Dan pensyarah pun insya-Allah akan melalui perbincangan tu maknanya nampak student-student dia turut bersama-samalah dalam proses pembelajaran. Jadi kita tak nak one way communication saja. Okay, nak two-way communication yang secara efektif. Okay, secara efektif. Okay, yang keempat tadi adalah berkomunikasi dengan pensyarah. P yang keempat adalah pensyarah. Saya letak spesifik pensyarah sebab kita tahu yang untuk nak dapat ilmu mesti kena ada pensyarah, mesti ada guru. So siapa guru kita kena kenal lah. Paling tidak nama penuh dia kena ingat lah. Okay. So ini nak menambahkan lagi keberkatan kita lah sebagai seorang pelajar. Okay. And then dari sudut pensyarah pun sebenarnya bila ada komunikasi antara pelajar dengan pensyarah, terutamanya kalau kelas tu ramai, agak ramai. Jadi salah satu cara untuk pensyarah ingat nama dan mungkin dari sudut konteks nak kenal lah dengan pelajar kita. Okay. So diingatkan juga sebab sekarang ni pembelajaran secara online, jadi bila kita dah ada jadual, okay, jadual kelas yang secara formal yang memang every sem awal semester you akan dapat maksudnya kena tengok keadaan. Maksudnya kalau you nak contact, nak call ke apa pensyarah, kena tengok
kesesuaian masa. Jadi kalau agak tidak urgent ataupun kalau urgent, just hubungi pensyarah melalui WhatsApp dan kena ada etika dia. Saya share kat sini sebab kita perlu ingatkanlah, sentiasa kena ingatkan bahawa untuk kita nak hubungi pensyarah mesti ada dia punya rules lah. Paling tidak bagi salam, paling tidak maaf mengganggu macam ni lah. Sebab kita tak nak wujudkan satu situasi ataupun satu budaya yang pensyarah dengan student dia macam tak ada gap langsung tau. So dia lebih kepada hormat menghormati. Jadi nak kena ada dia punya rules. Nak kena ada secara beretika lah. Dan tadi selesaikan tugasan. Okey, selesaikan tugasan sebab tugasan ni adalah salah satu metod ataupun kaedah penilaian yang diberikan kepada pelajar untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Okey. Maksudnya untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Saya ulang banyak 2 kali tu sebab kita tak nak student rasa tugasan ataupun projek yang diberikan oleh pensyarah dianggap sebagai beban. Sedangkan itu adalah salah satu kaedah untuk meningkatkan kefahaman lah. Okey, yang kelima. Okey, yang kelimanya adalah yang tadi saya ulang lagi sekali, pencarian maklumat. Sebab ada je maksudnya kita tak, bila kita kelas secara online, okey, kita berada jauh, okay? Secara fizikalnya jauh lah dengan pensyarah, jauh dengan rakan-rakan kan. Jadi cuba setkan ataupun cuba identify waktu mana yang kita free. So kita cuba letak timetable sendiri tu, letakkan bila kita nak improve kita punya kefahaman dalam chapter 1, chapter 2, 3 dan sebagainya. Okay, bila dah ada orang kata resources, contoh nota dah ada, dah lengkap, okay, dah buat ulang kaji dan sebagainya, and then bolehlah cari contoh-contoh latihan ataupun contoh soalan. Bukan mengharapkan daripada pensyarah semata-mata. Sebab mungkin pensyarah dah ada bagi 1-2 latihan. So sebab dia ada nak cover benda lain lagi kan. So kena inisiatif sendiri. Okay, cari, tadi saya dah tunjukkan tadi introduction to multimedia. Contoh tadi macam mana nak cari bahan tambahan nota dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk PDF. Kalau nak cari dalam bentuk dokumen pun you just type .doc. Saya rasa pelajar familiar lah dengan tu. Okay, dan yang last kali adalah untuk quizzes tadilah. Basically kalau daripada sekarang kita dah kena, maksudnya ada teknik untuk kita Google. Okay, Google apa? Quizizz.com. Quizizz tu adalah salah satu cloud computing tools, web based juga, web based yang menyediakan banyak sangat quizzes untuk latihan by kita kata by topik ataupun by subject. Jadi jangan buang masa. Kita kena penuhi masa kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya memberi input yang sangat banyak lah. Okay. So saya rasa perkongsian saya untuk 5 tips itu sahaja. Jadi kalau ada yang nak bertanya, just ni dekat komen yang boleh saya jawab lah. Okay. So boleh 5 tips for successful online learning. Okay, kalau sebelum ni ada yang tertinggal, ada yang mungkin kena tambah baik, so bersama-sama kita. Dan kalau dah dapat tips ni, just share dengan rakan-rakan supaya ia memberi manfaat bersama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.